Didik TV KPM. Baiklah, semua masih lagi di slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan tingkatan 5 dengan topiknya gelombang, pelembapan dan resonans. Baiklah Cikgu, seterusnya kita nak lakukan eksperimen apa ni Cikgu? Okey, yang seterusnya Chris, kita tengok resonans dalam sistem ayunan. Apa yang dikatakan resonans? Okey, kalau kita tengok pada topik resonans tu sendiri, resonans tu sendiri di mana apabila satu frekuensi yang di luar, apabila kita bagi ayunan dia menghasilkan frekuensi, maka dia akan ada satu lagi frekuensi pada satu objek tu, dia dinamakan frekuensi asli. Kalau dua-dua tu dia sama, maka akan berlaku ayunan tu dia akan jadi serentak. Kita hanya just ayunkan satu frekuensi yang biasa dan objek yang satu lagi dia akan berayun sama seperti apa yang kita buat tadilah. Yang tu dinamakan resonance. Tapi resonance ni dia banyak konsep dia. Tak semestinya dalam ayunan bandul, tapi yang ni kita ambil dalam sistem ayunan. Lepas nanti kita tengok apa kaitan resonance untuk kehidupan harian yang lain-lain lah. Sebelum tu Chris, kita tengok pada cara kita lah. Apa-apa saja kita nak buat aktiviti, kita mesti ada prosedur dia tu, kaedah ataupun langkah-langkah yang perlu kita buat. Yang pertama kita akan sediakan bandul button yang terdiri daripada beberapa siri bandul yang dipasang pada tali yang tebal. Iaitu satu tali yang kita akan bentangkan seperti jambatan lah. Dan kita akan buat beberapa bandul. Biasa sebelum ni kita belajar satu bandul je yang kita ayun. Pada tali ni nanti kita ikat pada retok stand kita, kaki retok kita. Dan bandul yang saya sediakan tu ada 5. 5 nanti kita ikat kelima-limanya pada satu tali yang tebal. Yang pentingnya kita kena pastikan ada 2 bandul dia punya panjang dia tu sama. Kenapa? Sebabnya kita nak menghasilkan resonans. Adakah bandul contohnya B dan E yang kita lepaskan satu je? Adakah E itu ada perubahan ataupun tidak dari segi ayunan dia dan juga bandul-bandul yang lain lah. Bukan kita nak tengok E saja. Tapi di sini kita nak tengok B dan E. Kalau dia tidak berayun seperti mana yang kita bagi B, maka eksperimen kita tu mungkin sedikit gagal. Tapi kita nak tengoklah dia punya ni jadi atau tidak. Kita akan sesarkan bandul B dan kita lepaskannya. Kita akan perhatikan perubahan yang berlaku kepada bandul-bandul yang lain. Dan kita perhatikan amplitude ayunan. Maksudnya dia punya sesaran dia lah bagi setiap bandul dan kita catatkan pemerhatian. Maksudnya kita dah tengok catat pemerhatian sebab selepas ni kita ada soalan yang berkaitan lah. Iaitu pemerhatian dia. Yang ni rajah yang kita akan buat nantilah. Yang tu dinamakan bandul button di mana tali tebal kita tadi benang dan juga kita ada bandul A, B, C, D, E, F. 2, 4, 6 di situ. Pada gambarnya 6 tapi hari ini kita hari guna 5 saja. Kita boleh mula sekarang Chris. Yang pertama dulu, Chris ikat di hujung sana, saya ikat di hujung sini lah. Baiklah, langkah pertama kita ikat tali tebal tali tebal Chris. Terus kita ikat mati kat situ Chris. Terus ikat mati. Sekejap cikgu. Chris buat dululah. Dah. Sekali lagi Chris, nanti takut dia tercabut nanti. Baiklah. Dah cikgu. So nanti kita nak ayunkan nanti kita kena peganglah nanti. Kalau tak nanti takut dia. Takut jatuh takut ini jatuh nanti kan. Yang ni langkah pertama dah cikgu. Ini langkah yang pertama. Seterusnya eksperimen ni tak ada masalah, boleh buat seorang je, tak ada masalah. Tapi apa hari ni saya bantu Chris. Terima kasih cikgu. Yang kedua kita ikat tali benang pada bandul. Ikat dulu. Nampak semua? Ikat. Jadi sekarang kita nak sediakan bandul dengan beberapa siri bandul yang mempunyai panjang yang berbeza. Cuma satulah panjang dia sama 2 bandul tu. Kita gunting dulu panjang mana dulu, nanti baru kita set kat sini. Cikgu nak buat panjang D Yang mana cikgu? Cikgu nak buat? Tak apa, gunting dulu. Tak apa, lepas tu nanti kita boleh gunting selepas kita gantung je. Gunting dulu baru kita susun nanti. Jadi kita ada 5 bandul dengan panjang yang berbeza.
Okey, cikgu saya dah siapkan 2. Cukup tak yang ni cikgu? Cukup tak? Okey. Untuk yang pendek. Yang pendek cukup. Boleh Tak apa, Chris ikat tu lebih sikit, takut nanti dia terpelanting nanti Okey. pada bandar tu. Kita gunting sikit ujung dia. Baiklah. Okey. Seronoknya buat eksperimen dalam kelas. Rasa lebih interaktif cikgu. Sebab dia punya hands on tu penting lebih pada hands on. murid. Pada dia tahu cara nak sediakan salah satu. Kadang-kadang benda ni kita boleh beli je kat kedai, tak ada masalah. Dia ada jual yang dah siap. Cikgu, jadi yang ni panjang dia macam mana cikgu? Okey, tak apa, Chris buat panjang lebih pun tak apa, nanti kita terpotong je. Boleh je. Baik. Panjang mana pun. Okey, sudah. Okey, Chris boleh ikat dulu ke? Okey. Ikat di sini Yang tu Chris nak buat yang mana? Yang A dulu. Yang A tak D. A lagi pendek kan cikgu? Boleh start pada A sana pun tak apa, boleh. Okey, tak macam ni. Yang ni paling pendek nak ikut gambar. Kalau ikut gambar cikgu, A. Okey, A pendek. A di sini. Okey. Hati-hati jatuh. Alright. Memang tak cukup panjang ni kot. Tak apa, dia punya pendek sikit pun tak apa. Okey. Boleh? Okey, dah. Yang ni A. Yang tu A, dah siap. Okey, seterusnya Okey. B. Seterusnya B. Lebih panjang Okey, ni saya gunting sikit. Saya takut nanti. Okey. Yang ni B. Baik, okey, yang ni untuk lebih panjang panjang benang dia. Okey. A paling pendek. Kalau ikut gambar tadi, A paling pendek, B, seterusnya C. C. Okey. Okey, C lebih panjang. Bagi jarak sikit, Chris. Bagi jarak sikit. Bagi sama jarak dia. Macam ni okey. Lebih kurang sama ni. Okey, macam ni Okey, boleh. Alright. Okey, yang ni C. Alright. Alamak. Belum ikat. Sorry cikgu. Tak Minta apa. maaf Tak apa, Chris ambil masa. Okey. Yang ni kita tak boleh buat tergesa-gesa nanti. Takut semua terputus nanti. Cikgu, biasanya ujian amali ni berapa minit pelajar akan buat ni? Okey, tengok kalau eksperimen melibatkan dia punya eksperimen yang panjang lebih kurang 45 minit. 45 minit. Ya, Chris. Okey. Okey, yang keempat D, paling panjang ni. yang ni D. Okey, sekejap tak cukup. Tak apa, kadang kalau kita tak nak ikut gambar pun boleh je. Kita buat. Okey. Okey. Jangan sampai terkena lantai nanti, takut dia Okey, boleh cikgu. tinggi sikit. Tinggi sikit Buat naik sikit. Okey. Cukup tak? Janji dia. Alamak. Tak boleh. Tarik sikit lagi. Boleh. Kena bawa balik, sorry. Okey. Boleh buka. Okey. Saya rasa kena gunting sikit ni cikgu. Okey. Okey, gunting. Cikgu, selain tali ni boleh tak guna tali lain? Atau memang tali kena guna lain, tali benang macam ni? Atau wire memang. ke? Wire nanti kadang dia punya tu takut kita tak boleh nak ikat dia. Faham? Ikat sekali lagi, Chris. Takut nanti dia terbuka. Okey. Tak apa, nanti kita tarik dia. Okey. Okey, dan satu lagi. Ni A, B, C, D. Okey, satu lagi A, B, C, D, E. Panjang dia mesti sama panjang dengan B. Okey, panjang B, tak apa, Chris start Okey. dulu. Kita tengok sini. Cikgu ukur dulu Okey, ukur dulu. Ukur dulu panjang B. 17. Okey, lebih kurang 17. Okey. Okey. 17, kita lihat dia tu. Gunting dulu 17. Alright. Kenapa kena sama cikgu? Sama sebab kita nak tengok resonance dia. Resonance. Okey. Boleh, sama. 17. Dia punya ni tak apa saya buat ni. Okey, kita tengok ni. Letak dulu. Dia punya ni sama tak? Okey. Atas sikit. Atas sikit. Okey. Minta maaf cikgu. Boleh. Dia dah
Dia dah terikat dah. Terikat. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Nampak cerewet Ya. Okey, lebih kurang je. Okey, kat dulu. Tak apa, nanti kita boleh Betul. naik sikit ke. Okey, sikit ke. Naik Saya sikit, pegang okey, cuba bawah. pegang, Okey. Okey. Alright. Sudah cikgu. Okey, ikat sekali lagi. Ikat sekali lagi. Okey, dah terhasil kita punya bandul button kita. Oh. Okey, yang ni kita guntinglah sikit. Okey. Jadi seterusnya cikgu. Okey, seterusnya apa yang perlu Chris buat? Jadi Sesarkan bandul B dan lepaskan. Okey. Langkah keselamatan tu kita kena pegang lah. Sebab nanti takut Okey. dia berayun nanti benda ni bergerak. Baiklah. Okey. Bandul- Sesarkan bandul B. Ya. Bandul B yang mana? Yang ni Macam cikgu. mana kita nak sesarkan dia? Kita tarik, lepaskan. Tarik Nanti, arah sini sebelum ke arah sebelum kiri? tu kita biarkan semua Okey, berhenti okey. dulu. Alright. Sekarang dia tengah berayun. Macam ni Okey. cikgu. Dari Betul. arah sini. Betul Betul. Okey. 1, 2, 3. So kita perhatikan bandul-bandul yang lain. Bandul lain pun ada ayunan cikgu. Ada ayunan cumanya tak ikut sama dengan yang E. Kenapa kita tengok B dengan E tu sama? Ya, betul. So resonance berlaku di situlah sebabnya yang kita nak tengoknya panjang yang sama, ayunan dia akan jadi sama. Okey. Yang lain pun turut berayun, cumanya dari segi ayunan dia adakah sama ataupun berbeza. Okey. Jadi apakah kesimpulan yang kita boleh dapat dari Okey, eksperimen ni kita cikgu? tengok eksperimen ni, kalau kita tengok maka eksperimen kita boleh dikatakan berjaya lah sebab kita boleh menghasilkan ayunan yang sama dengan panjang yang sama. Apa yang kita nampak di sinilah. Okey, Chris tak puas hati lagi. Nak buat lagi? Nak buat? Boleh. Okey. Boleh nampak cikgu. E dengan B yang mengayun cikgu. Walaupun dia lambat sikit, Ya. maksudnya dia nak dapatkan frekuensi. Betul. Frekuensi itu yang sama, maka kita akan ambil masa sikitlah kita tengok dia punya ayunan dia. Okey. Faham cikgu? Itu yang dia punya kaedah. Kalau kita tengok kaedah yang kelima, perhatikan amplitude ayunan bagi setiap bandul. Maksudnya adakah bandul-bandul lain pun turut berayun sebabnya dia pada satu tali, maka dia punya frekuensi akan dipindahkan, maksudnya dipindahkan pada bandul-bandul lain, dia akan berayun, cuma kita akan nampak sikit je lah ayunan dia. Tapi yang kita nampak ketaranya B dengan E. B dengan Sebab panjang E, yang sama. panjang yang sama. Dan biasanya soalan yang datang apabila selepas eksperimen kita buat, kita boleh tengok slide kita. Okey. Okey, yang pertamanya kita tengok apakah yang berlaku kepada bandul lain apabila bandul B disesarkan dan dilepaskan. Bermaksud disesarkannya tadi, Chris tarik dia tu, yang tu kita masuk sesar. Okey. Lepas tu kita lepaskan. Okey, Maka jadi ayunan berlaku. Bila ayunan berlaku, dia bandul ada lain pun turut berayun amplitude dia, bandul lain turut berayun. Sebab dia pindahkan frekuensi dia sama dan yang mana sama, yang kedua, bandul yang manakah berayun pada amplitude yang maksimum. Maksimum tu bermaksud dia tinggilah. Dia punya tu. So agak-agak jawapan dia tu apa? Untuk soalan 2 Dua-dua soalan berkenaan. Okey, yang pertama bandul yang lain turut berayun. Turut berayun. Okey, betul Chris. Untuk Bandul pemerhatian yang lain. kedua, bandul yang kedua. manakah pada amplitude yang maksimum? Bandul E cikgu. Bandul E, kenapa bandul E? Sebab mempunyai panjang yang sama dengan bandul B, betul tak? Betul Chris. Bandul E. Kerana apa? Dia mudah je. Dia punya alasannya tak payah kita nak fikir dari segi frekuensi dia sama, benda yang kita nampak luaran saja. Okey, Dia mudah. Eksperimen ni kita nampak luarannya apa, itulah jawapan penerangan yang cukup mudah. Itu dia. Kerana mempunyai panjang yang sama sama. dengan bandul B. Dan Okey. kalau ada soalan lagi, satu lagi dia tanya, apakah fenomena yang kita kaji? Fenomena resonance. Okey, fenomena Kalau dia resonance. tanyalah. Kalau di sini saya tak tanyalah sebab kita memang nak buat berkait dengan resonance. Baiklah cikgu, nampaknya eksperimen kita hari ini pun dah berjaya. Ya Chris. Okey, apa kata kita berehat sebentar cikgu? Boleh. Okey, kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan untuk Sains Tambahan.